أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Selamat malam kepada semua para pendengar. Adakah anda sudah bersedia untuk mendengarkan kisah seram, misteri dan mistik? Mari kita bersama Acap si tukang cerita. Pastikan anda tidak kesorangan kerana anda di dalam Remang 12. Kisah bertajuk Ada Apa Dalam Almari, karya Suhana Azman. Azman baru sahaja berpindah ke rumah sewa yang baru itu 2 minggu yang lalu. Rumah 2 tingkat milik seorang janda beranak satu bernama Hasnah, berumur lewat 50-an. Rumah yang baru disewa itu sepatutnya disewa bersama seorang lagi rakannya, Rizal. Tetapi Rizal terpaksa menangguhkan hasrat untuk tinggal bersamanya buat sementara waktu, tanpa sebab yang tidak diketahui. Namun Rizal berjanji akan menyusuli Azman kemudian. Mahu tak mahu, terpaksalah Azman menyewa sendirian dahulu. Ini kali pertama dia tinggal berasingan dengan keluarga, membuatkan Azman sedikit janggal untuk tinggal bersendirian. Semuanya harus dilakukan sendiri. Mujurlah, tak banyak barang yang perlu dibawa, melainkan pakaian dan barang keperluan yang lain. Tidak banyak barang perabot yang berada di dalam rumah sewa yang baru didudukinya. Hanya terdapat sofa, meja kopi, rak televisyen serta kabinet dapur. Dalam bilik tidur utama yang menjadi bilik tidurnya ada sebuah almari lama. Almari biasa, cuma nampak agak berusia. Semasa baru melangkah ke rumah sewanya itu, sempat tuan rumah berpesan, almari dalam bilik tu sengaja saya kunci. Jangan sesekali buka almari tu ya. Jangan nak letak baju kamu pula. Ayat pesanan yang berbaur amaran keluar dari mulut Makcik Hasnah, tuan rumah itu. Kalau terdengar sesuatu dalam almari tu, buat tak tahu je. Jangan pandai-pandai nak buka. Ingat tu. Makcik Hasnah memberi amaran lagi. Macam mana saya nak buka kalau almari tu berkunci? Kalau takut sangat saya buka almari tu, Cik Hasnah bawa je lah almari tu balik rumah. Sempat Azman mengutarakan cadangan berbau sindiran. Tak boleh. Almari tu dah lama kat situ. Tak boleh nak dialihkan suka-suka. Biar je lah almari tu dalam bilik tu. Lagi sekali saya mohon, biarkan. Buat tak tahu je. Kalau kamu dengar bunyi pelik dalam almari tu, biarkan. Makcik Hasnah bersuara sedikit keras. Macam tu pula. Baiklah makcik. Saya janji saya tak buka almari tu. Azman tersenyum melirik. Namun Azman tak kisah langsung. Dia tak mahu ambil tahu mengenai almari itu. Biarlah bunyi apa pun yang akan didengarinya di dalam almari tu, sedikit pun tak akan menggugat perasaan beraninya. Angkuh betul. Aku peduli apa? Aku boleh beli almari lain lah, gumam Azman dalam hati. Minggu pertama Azman di rumah sewa barunya itu, tak ada apa yang kelihatan pelik. Malah langsung tidak menakutkan dirinya tak kala tidur bersendirian bila malam menjelma. Hanya almari di hadapan katilnya sahaja nampak sedikit menggerunkan. Bukan tak ada bilik yang lain. Ada 2 lagi bilik di dalam rumah tersebut.
Tetapi bilik tidur utama tetap menjadi pilihan kerana ia luas. Walau bagaimanapun, Azman hanya membiarkan perasaan gerun itu terbuai dibawa dalam tidurnya. Minggu pertama berlalu begitu saja. Azman semakin dapat menyesuaikan diri. Dia terasa tenang dan seronok apabila tinggal bersendirian di rumah sewanya. Apatah lagi tinggal di negeri asing yang jauh dari negeri asalnya. Masuk minggu kedua. Seperti biasa, sebelum tidur, dia akan memastikan lampu di bahagian dapur akan terpasang. Satu kebiasaan buatnya. Dia berasa tidak selesa membiarkan keseluruhan rumahnya bergelap ketika dia sedang terlena. Namun, lampu di bilik tidurnya akan sentiasa dipadam. Sambil menarik selimut ke paras dada, sempat Azman mencapai telefonnya. Melihat WhatsApp dari keluarga yang masih tidak berbalas. Namun, sedang Azman ralit membaca dan membalas mesej WhatsApp tersebut, tiba-tiba matanya terpandang pada almari baju itu. Walaupun suasana biliknya kelihatan gelap, tetapi ia masih lagi dapat dilihat di limpahan cahaya lampu dari luar. Sungguh pun begitu, ia masih lagi tidak dapat membantunya untuk melihat dengan lebih jelas. Lalu telefon di tangan yang masih menyala segera disuluh ke arah almari. Saat ini dia berasa malas untuk bangun membuka lampu bilik. Dia sanggup duduk di atas katil sambil menyuluh dengan skrin telefon yang masih menyala. Mungkin perasaan takut itu belum timbul lagi dalam dirinya. Azman melihat almari 3 pintu itu. Lama dia merenung ke arahnya. Tajam renungannya. Kali ini, kelihatan ada helaian kain putih terkeluar sedikit dari pintu ketiga almari. Kain putih itu berkibar-kibar apabila ditiup angin kipas siling. Kalau diamati betul-betul, kain putih itu terkeluar seperti digantung dengan penyangkut baju, atau kelihatan seperti ia sedang berdiri. Tersentak Azman apabila melihatkan kain putih itu terkeluar dari almari, sedangkan sebelum dia menutup lampu bilik tidurnya, tak ada kain putih terkeluar dari almari itu. Dia pasti sudah berkali-kali dia keluar masuk bilik tidurnya dan melihat almari itu. Tak ada langsung kelihatan helaian kain putih yang terkeluar dari almari. Kini Azman diselubungi rasa pelik. Bukankah almari itu berkunci? Masuk bilik tadi tak nampak pula kain putih itu terkeluar. Pelik ni, gumam Azman sendirian. Namun, sedang Azman masih lagi setia menyuluh almari itu dengan telefon di tangannya, tiba-tiba, Allahu Akbar! Azman terkejut. Terkejut apabila kain putih itu seperti direntap masuk ke dalam almarinya. Buntang matanya melihat kain putih itu tidak kelihatan lagi. Namun, timbul persoalan di hatinya. Siapa yang menarik kain putih itu dari dalam? Tanpa berlengah, Azman membuang jauh perasaan malas. Lampu bilik segera dibuka. Bilik tidurnya kembali terang. Lalu, dia berjalan perlahan menuju ke arah almari. Tangannya cuba menarik pintu almari tersebut. Langsung tidak terbuka. Berkunci seperti biasa. Bukan sahaja pintu ketiga almari itu sudah cuba dibuka, malah kesemua pintu almari sudah puas ditarik. Langsung tidak terbuka. Akhirnya Azman mengalah, membiarkan persoalan di mindanya tidak terjawab. Kain putih siapa tu? Siapa yang dah tarik kain putih itu dari dalam almari? Lantaklah. 8.30 pagi. Azman menghirup Nescafe panas dengan perlahan. Otaknya masih ligat memikirkan perihal malam tadi.
Entah bila dia tertidur. Dia sendiri tidak menyedarinya kerana ketakutan. Masuk minggu kedua, inilah baru timbul perasaan tidak enak tatkala tidur dalam bilik tidur itu. Mujur hari ini dia tidak bekerja. Kalau tidak, sudah tentu dia akan menguap sepanjang waktu kerja. Malam ni Azman bercadang mau tidur di ruang tamu je. Dia berharap agar tiada lagi gangguan yang akan mengganggu tidurnya. Lagipun dia tak pasti siapalah yang dapat membantunya dikala dirinya dalam kesusahan nanti. Keluarga sudah tentulah mustahil sebab jauh. Tuan rumah langsung tak datang menjenguk. Jiran tetangga pula, dia belum lagi bersuai kenal dengan jiran-jiran berdekatan. Jam 9.30 malam. Azman sedang lagut menonton movie yang sudah dimuat turun di laptopnya. Hendak menonton televisyen pula tak ada. Jadi masa ini laptop adalah peneman setianya. Biskut lemak di piring diambil dan dikunyah dengan penuh nikmat, bertemankan satu cawan besar Milo panas. Itulah makan malamnya. Terasa malas pula dirinya untuk keluar pada malam ini. Saat ini kebosanan sedang melanda dirinya. Bersendirian bukan jiwanya, tetapi demi mencari rezeki untuk diri sendiri dan keluarga, dia harus kuat. Sedang ralik menonton movie di laptopnya, tiba-tiba telinga Azman menangkap satu bunyi dari bilik tidur. Bunyi seperti pintu terbuka dari dalam. Lalu dia segera bangun dan berjalan perlahan mengintai di sebalik dinding ruang tamu. Pintu biliknya masih tertutup. Kemudian dia menapak perlahan ke arah pintu biliknya. Lalu pintu bilik dibuka. Gelap. Lantas suis lampu bilik ditekan. Allah! Ya Allah! Ya Allah! Azman terperanjat apabila melihat hampir separuh rambut panjang sehingga ke lantai terkeluar dari pintu almari yang ketiga itu. Ibarat rambut seseorang tersepit dari dalam almari. Tetapi almari masih berkunci. Azman panik. Saat ini dia sedang bersendirian. Tiada apa yang boleh dilakukannya melainkan mengingati Allah. Namun lidahnya keluh. Satu surah pun tidak mampu dibaca. Kakinya ibarat dipaku ke lantai. Hendak melangkah setapak ke belakang pun tidak berdaya. Apatah lagi melarikan diri. Mujur, dia mampu membaca segala surah di dalam hati sebagai pelindung diri. Kala ini, segala sifat berani sudah mula meninggalkannya. Hanya perasaan takut yang kian menebal. Juntayan rambut panjang itu bagai direntap dari dalam, seperti ditarik sekuat hati oleh seseorang dari dalam almari. Sekali lagi, walaupun bukan kain putih yang dilihatnya kini, tetapi ia tetap menimbulkan tanda tanya. Rambut siapa tu? Rambut itu sudah tidak kelihatan lagi dari luar almari. Hanya beberapa helai rambut sahaja di atas lantai kerana terputus di rentapan kuat tadi. Rambut yang terputus itu diambil dan dibilik. Kasarnya rambut ni. Rambut kedawai ni. Bisik hati Azman sambil menggosok-gosok rambut itu di jarinya. Kali ini kakinya sudah mampu bergerak. Tanpa berlengah lagi, dia berlari keluar dari bilik dan terus duduk di atas sofa, melepaskan lelah ketakutan. Ya Allah, ya Allah, apa yang aku nampak ni tadi? Ya Allah, lindungi hamba-Mu ini, ya Allah. Dengan perlahan dia meraup wajahnya, merembes segala peluh yang terkeluar di wajah. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalamnya. Terbedung sebentar sambil berfikir, realiti atau segera mimpi. Lalu lengannya dicubit sekuat hati.
Aduh, sakit. Azman terjerit sambil melurut-lurut lengannya yang kemerahan itu. Bodoh betul lah aku ni, yang aku pergi cubit diri aku ni buat apa? Azman bermenolok sendirian. Sesekali dia tersenyum sendiri. Geli hati dengan kebodohan sendiri. Kemudian baru dia teringat nombor telefon Makcik Hasnah ada tersimpan dalam senarai kenalan. Lalu nombor telefon didial. The customer you're trying to reach is not available. Please call back. Panggilan tidak berjawab. The customer you're trying to reach is not available. Please call back. Sekali lagi tidak berjawab. Orang tua ni. Pergi mana ni? Telefon geletak dalam peti ais ke apa? Azman mengeluh. Sempat dia melirik jam loceng di atas meja kopi sebelah sofa. Hampir ke pukul 2 pagi. Dapatkah dia berjaga sehingga ke pagi? Mampukah dia bertahan? Jam 2.30 pagi. Sesekali matanya meliar memandang sekeliling. Takut-takutlah kalau si berambut panjang dan berbaju putih itu keluar dari almari, kemudian bergayutan di atas kipas siling. Ish, mungkin ke? Mustahil lah. Azman tersenyum sendiri. Tiba-tiba Azman terkejut. Sekali lagi bunyi ketukan datang dari dalam bilik tidurnya. Dia yakin bunyi itu datangnya dari almari itu. Azman? Azman? Oh, Azman. Azman. Dia terdengar namanya disahut lembut oleh seseorang dari dalam bilik tidurnya. Dia teragak-agak untuk bangun. Apatah lagi untuk melihat siapa atau apa. Peduli apa aku? Aku tak nak tahu. Aku tak nak berganjak di sini. Tuan rumah dah pesan kan, abaikan je apabila dengar bunyi pelik-pelik dalam almari tu. Lantak. Azman terjerit-jerit di dalam hati dengan mata terpejam sambil menekup kedua-dua telinganya. Azman! Azman! Marilah sini. Kau tak nak tahu ke siapa aku? Kalau kau tak nak datang, biar aku je yang keluar. Mendengarkan suara itu, Azman terus terbangun, lalu berundur ke belakang. Peluh di dahi yang mulai kering kini merembes kembali. Degupan jantungnya semakin laju kerana ketakutan. Dia mula berkira-kira. Nak pergi tak nak? Nak pergi tak nak? Nak pergi ke tak ni? Nak pergi ke tidak? Azman? Azman? Kau tak nak datang Aku keluar ya Azman? Ya? Aku keluar ni. Kau tunggu dekat sana, aku keluar sekarang. Suara itu semakin keras intonasinya. Azman semakin gelisah. Namun, dengan sedikit keberanian yang masih bersisa, dia cuba memberanikan diri menghampiri bilik tidurnya dan mengintai di sebalik lubang kunci pintu. Gelap. Gelap ni. Aku rasa aku tak tutup pun lampu bilik ni masa aku keluar tadi. Azman bermenolong. Lantaklah. Apa nak jadi-jadilah. Aku nak tengok juga. Desis Azman kegeraman. Segala kata-kata larangan dan amaran dari Makcik Hasnah ditolak ke tepi. Apa yang penting dia perlu tahu
apakah benda yang sedang mengganggunya saat ini. Dia perlu tahu. Ya, dia perlu tahu. Lalu pintu bilik dibuka dan suis lampu ditekan. Bilik kembali terang. Namun tiada lagi kedengaran suara memanggil namanya. Wak Ima, bunyi ketukan sekalipun. Sunyi. Anehnya pintu ketiga almari terbuka sedikit, tetapi masih lagi tak menampakkan bahagian dalam almari. Hanya kelihatan gelap saja. Namun Azman masih lagi berkira-kira mahu melihat isi di dalam almari tersebut. Peluang sudah terhidang di depan mata. Apa lagi tunggu? Namun Azman masih lagi termanggu-manggu di hadapan almari, seperti sedang berfikir sesuatu. Betul ke tindakan aku ni? Macam tahu-tahu pula kan apa yang aku tengah fikir. Pintu almari ni terbuka. Bukan ke pintu ni berkunci? Desis Azman mula menyoal sendirian. Akhirnya, dalam gementar, Azman terpaksa akur dengan kehendaknya. Dia perlu tahu. Lalu, pintu ketiga almari dibuka perlahan. Alangkah terperanjatnya Azman apabila melihat satu makhluk berbaju putih bertinggung di dalam almari sambil menarik-narik rambut panjangnya hingga putus dan menampakkan sebahagian kulit kepala yang kemerah-merahan. Kulit kepala yang terkoyak itu dimakan dengan penuh lahap. Azman terkaku di hadapan makhluk itu. Buntang matanya apabila bertentangan mata dengan makhluk tersebut. Azman, sini. Kau hidanganku seterusnya. Makhluk itu menyeringai kepada Azman sehingga menampakkan gusin yang berdarah. Meleleh darah itu keluar dari mulutnya. Azman tidak mampu membuat apa-apa. Pasrah dengan nasib yang bakal menimpa dirinya. 10 pagi. Makcik Hasnah membuka pintu rumah sewanya. Perlahan pintu rumah dibuka. Dia datang ke rumah itu pun selepas melihat panggilan tidak dijawab yang diterimanya dalam senarai log di telefon. Ada 2 panggilan dari Azman. Masuk saja ke dalam rumah sewanya, terlihat suasana suram dan gelap di dalam rumah itu. Walaupun matahari sudah meninggi. Sesekali Makcik Hasnah memicit-micit hidungnya. Dia seperti terbau sesuatu. Hanyir, macam bau darah. Semakin kuat bau hanyir darah menerpa ke rongga hidungnya. Busuknya. Kembang kempis hidung Makcik Hasnah menahan bau hanyir darah itu. Kemudian dengan perlahan Makcik Hasnah membuka pintu bilik Azman. Suram. Malah bau hanyir semakin kuat di dalam bilik itu. Lalu dia mengambil segugus kunci yang berada di dalam poket seluarnya. Dia memilih salah satu kunci lalu dibuka pintu almari ketiga itu. Sebaik saja pintu dibuka, Makcik Hasnah ternampak satu mayat dalam almari. Mayat seorang lelaki yang sudah dilapah oleh sesuatu. Jantung, hati dan usus perut sudah dirobek keluar dari tubuhnya. Ya, itulah mayat Azman. Kau makanlah sampai kenyang. Nanti aku bawa abuan yang lain. Kalau boleh, makan sampai licin lah. Aku malaslah nak bersihkan. Makcik Hasnah bercakap dengan makhluk itu dengan reaksi wajah seperti geli dengan rupa mayat Azman yang sudah tidak sempurna lagi. Kemudian almari itu segera dikunci kembali. Lalu dia mencapai telefon di dalam beg tangan kecilnya dan cuba menghubungi seseorang. Hello? Nak, Azman dah mati. Cari orang lain pula, ujar Makcik Hasnah kepada anaknya yang berada di ujung talian. Oh, baik mak.
Nanti Rizal cari sasaran baru. Mak jangan risau lah. Senang itu. Rizal mematikan talian sebaik saja mendengar perkabaran daripada ibunya. Dia tersenyum. Kini dia masih memburu untuk mencari sasaran baru. Sekarang kau santapanku. Jangan makan aku.